Salam sejahtera Malaysia. Daripada harapandaily.com 12 Januari, saya ingin kongsikan satu berita yang cukup menarik perhatian saya. Khutbah pertama Masjid Menara Merdeka 118. Roh tergantung jika tidak bayar hutang. Siapa makan lada terasa pedas. Siapa yang berhutang tak bayar-bayar, walaupun mahkamah sudah menyatakan bahwa mereka kalah dan perlu bayar hutang, pasti terasa. Kesianlah khutbah Jumaat pertama di Masjid Al-Sultan Abdullah yang terletak di sebelah Menara Merdeka 118 memberikan peringatan tentang kewajiban membayar hutang. Dalam khutbahnya, khatib memberikan ingatan jika hutang tidak dibayar, roh seseorang itu tidak akan diangkat sehinggalah hutang diselesaikan. Wow. Kalau ramai-ramai yang tahu perkara hutang itu tapi tak bayar hutang, macam mana pula? Itu soalan saya lah. Siapa yang boleh jawab, sila jawab. Kalaulah ramai-ramai tahu bahwa kumpulan sesuatu organisasi ke apa-apakah ada hutang tapi tak mau bayar hutang, macam mana pula? Adakah roh mereka semua pun akan tergantung? Siapa makan lada terasa pedas. Khutbah untuk solat Jumaat buat kali pertama di masjid itu dibuat ketika masyarakat hangat membincangkan hutang yang dibuat oleh Akbar Harakah yang dimiliki PAS, sehingga mahkamah mengarahkan agar ianya dibayar. 5 perkara yang dinyatakan khatib, yaitu berhutang dalam batas mampu bayar, merancang belanja, sentiasa berhubung dengan peminjam bila tidak boleh membayar hutang, jangan berhutang jika boleh pilih, dan elak berhutang dengan alung atau ceti haram. Beliau juga menegaskan hutang wajib dibayar. Katanya, sesiapa yang berhutang hendaklah berniat untuk segera membayarnya, kata khatib. Semalam, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan berangkat menyertakan majlis peresmian Menara Merdeka 118 di Kuala Lumpur. Turut berangkat Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua pada jam 8.30 malam itu disambut oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, serta pengurusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB Raja Tan Sri Arsyad Raja Tun Udang. Menara Merdeka 118 itu dimiliki oleh PNB melalui anak syarikat milik penuhnya, yaitu PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd. Menara canggih yang memiliki 118 tingkat dengan ketinggian 678.9 meter itu adalah yang kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa Dubai yang tingginya 828 meter. Direka bentuk oleh vendor Katsalidis dari Melbourne, Australia. Struktur itu termasuk puncak menara 40 tingkat, yaitu 160.4 meter. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Bersatu sudah jatuh di tempat timpa tangga lagi sekali. Apa tidaknya ahli jawatan kuasa penerangan Bersatu pula kali ini kena saman 5 juta. Samsul Iskandar, yaitu Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri. Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin menuntut ganti rugi dan pampasan sebanyak 5 juta ringgit Malaysia
daripada ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Saharin berhubung hantaran di Facebook yang didakwa berunsur berunsur fitnah. Maafkan saya, kayaknya orang-orang ini senang-senang kena saman 5 juta. Sediakah duit 5 juta itu? Kalau Samsul Iskandar menang, otomatis dia jadi jutawan nih, dapat 5 juta. Notis tuntutan telah diserahkan. Notis tuntutan itu telah diserahkan kepada Badrul sendiri di luar Balai Polis Setapang pada pukul 4.30 petang tadi. Perkara ini juga telah disahkan oleh Peguam Samsul, yaitu Sankaran Air dari SN Nair Enco, menurut satu kenyataan media. Hantaran Facebook, katakanlah kenyataan itu hantaran Facebook yang menjadi puncak pertikaian, mengandungi kenyataan palsu, tidak berasas dan berbau fitnah terhadap anak guam kami dengan pengataan yang mengaitkan Samsul dengan amaran korupsi, kata Sankara dalam kenyataan tersebut. Secara ringkasnya, Badrul Hisham membuat tomahan bahwa Samsul mengagihkan dana bantuan NGO kepada rekan-rekannya yang boleh menunggang akaun NGO atau mempunyai NGO. Badrul turut mendakwa bahwa program bantuan NGO ini ditunggang oleh PKR. Ekoran daripada itu, Samsul telah membuat laporan polis ke atas Badrul pada 6 Januari yang lalu. Menurut Sankara, hantaran Badrul itu memberi gambaran bahwa Samsul antara lainnya menyalahgunakan kedudukan dan kuasa, melakukan penyelewengan dana awam dan tidak boleh dipercayai. Samsul menuntut perkara berikut dari Badrul: penarikan balik hantaran Facebook yang memfitnah secara umum serta-merta, permohonan maaf tanpa syarat dalam cara dan bentuk yang akan diluluskan oleh Peguam dan disiarkan di media pilihan Samsul. Kemudian aku janji bertulis untuk tidak mengulangi pernyataan tersebut. Sekiranya Badrul gagal untuk menjawab notis tuntutan itu dalam tempo 5 hari, Peguam Samsul akan memfailkan writ saman. Sankara yang turut mewakili sukarelawan, yaitu Muhammad Hafiz Ryan, juga akan memulakan tindakan perundangan ke atas Badrul. Ekoran kenyataan yang dimuat naik menerusi saluran Telegram. Habislah. Sekali lagi, kalaulah manusia ini, yaitu ahli jawatan kuasa penerangan bersatu ini, yaitu Badrul Hisham Saharin ini, didapati bersalah, kena saman 5 juta lagi. Sudahlah, akaun bersatu masih kena buku. Orang besar, orang penting, orang kanan bersatu pula kena saman 5 juta. Inilah yang disebut sudah jatuh di timpa tangga. Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Dan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.